Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat bola episod 100 ke-16. Saya Amir Fuad bersama dengan rakan saya Jufri Juki dan juga Amir Arafat. Hari ni nampak berlainan sikit. Nampak macam kasar impian. Kita bersama kasar impian bersama dengan Eric Amir. Set yang baru, tajuk pun baru. Biasalah tajuk yang barulah setiap minggu kan. Tajuk minggu ini yang kita nak bincangkan adalah pasal pasukan negara, tetapi lebih spesifik kita nak membincangkan tentang penyerang pasukan negara. Sebelum ni kita ada bincangkan sikit-sikit lah. Kita ada sentuh sikit pasal penyerang negara, tapi mungkin kali ni ramai orang tengah bercakap tentang penyerang negara sebab kita tahu yang Malaysia ni macam ketandusan lah penyerang negara kan. Dan ada statistik sikit kalau kat sini Okey, baru-baru ni kita tewas ataupun Malaysia tewas kepada Jordan dan Uzbek dalam perlawanan persahabatan. Okey, kita tewas memang tewas besar lah, 4-0 dan 5-1. Tapi sebenarnya statistik yang kita nak lihat ialah kita hanya menjaringkan 3 gol sahaja dalam 6 perlawanan terakhir. 2 gol penalti iaitu daripada Di Paula dan Safawi Rashid, dan terbaru adalah Badrul Bakhtiar lah menentang pasukan Uzbekistan. Dan 2 perlawanan akhir ni pula peluang untuk menyerang tu memang sedikit, bukan 2 perlawanan akhir ni je lah. Okey, majoriti perlawanan Malaysia sebelum ni penyerangnya akan diterajui oleh Di Paula. Okey, kebanyakan perlawanan yang sebelum ni maksudnya kempen kedua lah. Pusingan kedua lah. Soalan cepu emas dia kepada korang berdua, adakah Di Paula calon penyerang terbaik pasukan Malaysia sekarang? Aku surah kepada kau. Betul lah Untuk waktu ini calon terbaik untuk peringkat antarabangsa, dia boleh dikatakan utama. Tapi kalau untuk di atas kertas ni, untuk jawab atas kertas ada 2. Untuk aku punya secara pandangan peribadi aku rasa dah tiba masanya. Mungkin kita bukan mencari, kalau kita masih mencari satu soul number 9 punya striker, kita tak ada, itulah Di Paula yang terbaik. Tapi aku rasa dengan masalah yang kita hadapi sekarang, aku rasa yang terbaik adalah mencari alternatif ataupun false 9 ataupun tactically tukar sikit, ataupun macam aku cakap, kita pakai orang yang bukan betul-betul pure number 9 tapi pewatakan dia lain sikit. Macam aku cakap lah, mungkin kita boleh pakai, aku bagi contoh aku rasa paling sesuai mungkin. Yelah, yang itu soalan seterusnya aku tanya korang lah. Tapi untuk kau soalan ni untuk kau Di Paula lah sekarang. Ngelak orang jawab ni. Ngelak okey. Kalau untuk aku, yelah, tapi Ju dah jawab dah. Memang Di Paula sekarang. Kalau untuk main so striker, memang penyerang utama kita memang Di Paula sekarang. Betul. Okey, Aku pun setuju Di Paula aja. Memang kita ada Di Paula saja. Untuk yang kalau nak kata Di Paula saja taklah, tapi disebabkan mungkin background dia yang naturalisasi, apa tujuan dinaturalisasikan ialah untuk mengisi slot. Okey, korang cakap pasal Di Paula, mungkin Malaysia tak ada pilihan. Amir dengan Ju pun dah cakap tadi apa masing-masing dah bagi hujah lah. Tapi walaupun tak ada pilihan, apa yang kau nak tengok bila Di Paula bermain? Maksudnya mungkin sebab banyak penyokong Malaysia yang mengatakan diorang dah tak nak dah Di Paula ni. Mungkin kau pun ada cakap satu time tu kau dah tak nak Di Paula, tapi kau sendiri cakap dah tak ada pilihan. Lepas tu sekarang ni ada juga pihak yang macam tak wajar salahkan Di Paula sebab nak menyerang pun kita tak menyerang sangat. Betul lah. Kita tukar pemain, masuk kau, kita tukar itu striker pun sebab kita juga tak menyerang juga. Tapi ada juga yang tak nak Di Paula main juga. So okey, katakanlah macam aku cakap tadi, katakan Di Paula main, apa yang kau nak tengok dengan Di Paula? Sebenarnya secara rasionalnya, bila kita panggil pemain naturalisasi ni, apa yang kita nak, of course lah, kita nak dia ada nampak kelainan yang boleh di offer. Di samping dia ada satu fizikal, mungkin dia boleh hold bola saja. Betul. Hold bola aja, dapat bola hold untuk the team datang. Di Paula ada semua benda tu. Dia ada besar, dia boleh lari, kita tengok dia boleh lari. Ada strength, boleh tanduk. Tapi kita tak pernah nampak dia menang satu pun aerial duel. Tak pernah nampak dia berjaya hold up the ball untuk 5-6 saat untuk the team masuk. Adalah yang video klip Messi tu. Yang pusing mata balik tu. Yang Angkara Messi tu, Angkara Messi. Itu kira hold ball lah. Kau lebih 5 second tu. Video tu berapa saat tu? 15 saat ke apa? Itu bukan hold ball, itu hold ball daripada bawah. Kan? Tapi okey, Amir cakap pasal benda tu lah kan. Cakap Juf, wajar ke nak salahkan dia je sedangkan Malaysia tak menyerang pun? Untuk salahkan dia 100% tu tak wajar lah. Tapi aku mungkin nak tambah sikit pada Amir. Amir cakap pasal hold bola, apa yang kita nak nampak daripada seorang striker. Mungkin aku nak tambah sikit pada Di Paula ni, mungkin kita rasa dia macam
contribution sumbangan dia tu kepada pasukan tu Minimum sangat. Minimum. Sebab apa aku dah cakap, pergerakan off the ball dia kadang-kadang striker ni bagi aku lah kan, yang untuk aku sebagai penonton tengok, bila kehilangan bola ni, kalau striker yang rajin dia akan press juga defend. Tapi di Paula dia mungkin itulah aku cakap, tak semestinya kau kena press lah. Maksud aku betul ada taktikal yang kalau di Paula tengok pun dia cakap buat apa aku nak press, kawan-kawan lain tak press. Betul. Tapi kita boleh nampak itulah benda-benda kecil tu yang usaha tu tak ada. Memang gerakan off the ball tu memang nampak contribution dia tu, dia jadi liability kepada pasukan lah sebenarnya tu. Ada penyokong Malaysia, dia kata macam ibaratnya di Paula ni tengah jogging main treadmill atas padang. Adakah betul apa yang Jufri cakap tu, kau nak tengok effort ataupun macam kau nak tengok jiwa lah. Seorang pemain berlari kejar bola. Itu yang jadi persoalan dia. Dia jadi orang kata target yang mudah lah. Easy target sebab kau naturalisasi, dipanggil sarung jersey kebangsaan, diberikan IC untuk kau menyumbang sesuatu. Tetapi kita umpama nampak bila di Paula masuk, Malaysia tu main 10 orang. Kita recap balik game lawan UAE dulu. Ada satu cross yang kita semua, ya Allah, yang dia tanduk melalut tu. At least kita nak benda tu dia deliver lah benda tu kan. On target lah at least. Cabarlah keeper tu. Tak, sebenarnya cerita macam okey lah, kita faham tak dapat banyak bola, tapi bila dah dapat dalam box, tak nampak sharp pula striker kita ni. Jadi itu yang daripada bawah tu angkara Messi. Yang video tu yang keluar tu. Walaupun dia stay over tak ada orang. tak ada orang. Dia stay over angin. Orang tengok. Di Paula bersama JDT hanya bermain 3 kali dalam liga, masuk sebagai pemain simpanan. Hanya dapat 4 minit saja masa permainan. Tapi di Piala Juara-Juara AFC ataupun AFC Championship dia main 2 kali. Ada 31 minit lah bermain. Itu pun daripada, bukan dia start lah. Dia tak bermula lah. Maksudnya Bergson yang bermula, dia keluar daripada pemain simpanan lah. 2 perlawanan terakhir untuk JDT, di Paula hanya berada di bangku simpanan sekali sahaja menentang PJ City. Lagi satu dia tak ada pun di bangku simpanan. Bermakna tak cukup juga lah minit permainan kan. Okey, kita cakap pasal Luqman Hakim pula. Luqman Hakim pula, ini kita cakap pasal penyerang negara lah. Luqman Hakim pula banyak bermain untuk pasukan bawah 21 tahun negara. Bawah 21 tahun 19 kan? KV Quatric. Okey. Dia banyak bermain. Dia dah main 4 game atau 5 game. Dia main untuk bawah 21 tahun. Tapi dia menjalankan latihan bersama dengan pasukan senior, pasukan KV Quatric. Okey, ini kita bercakap pasal Luqman Hakim. Syafiq Ahmad pula mengumpul 91 minit dalam 4 penampilan bersama JDT Liga musim ni. 2 perlawanan terakhir bersama JDT hanya sekali dinamakan sebagai pemain simpanan, dan aku boleh rungkaikan yang semua pemain ni tak ada menjaringkan gol pun dalam liga bersama pasukan utama masing-masing. Tapi ni semua terpilih untuk mewakili Malaysia. Dah tiba tak masa untuk kita memanggil penyerang daripada Liga Premier? Aku rasa ya. Aku rasa bukan yang kita tak ada pilihan. Aku rasa kita ada pilihan dengan few of macam sebagai contoh penjaring liga tempatan yang untuk penjaring tempatan terbanyak untuk Liga Perdana, macam striker Kelantan Nur Syamil Abdul Ghani. Lepas tu dia dengan 9 gol daripada dalam 18 perlawanan. Ada Azhad Haras, squad project MSN. Di second 8 gol dalam 18 perlawanan. Dan Zakwan ada ex-captain untuk AFF dulu, 7 gol dalam 18 perlawanan. I mean, kalau kita dah cuba dalam pusingan kedua, kita dah nampak apa hasilnya dengan Dipola ataupun beberapa striker yang lain, aku rasa mungkin dalam 1-2 pemain ini mungkin dah boleh dipanggil lah. Pada pandangan aku, macam Azhad Haras, dia dengan squad under bawah 20 ke 23 ya. untuk AFF, untuk Asia Cup kan, qualifying. So kita ada Nur Syamil 27 tahun. I think dia ni pun pernah main dengan Malaysia B dulu. Dia mungkin ada international experience. Dia pun meletup dengan Melaka dulu untuk Liga Perdana. I mean, mungkin dia berhijrah dari Penang ke Kelantan pun untuk ada exposure. Kalau kita tengok dekat dalam Liga Super, kita tak ada pun Liga penyerang tempatan. Kita ada pun the closest is Syarif Fikri, tapi injury. 10 goals last season. Season ni tak ada langsung. Mungkin kita terpaksa pandang ke bawah lah. Sebab kita panggil pemain-pemain daripada Liga Super, kelab Liga Super untuk menjarum jersey kebangsaan, tapi tak ada minit permainan. Kita dah tahu hasil dia. Why not kita give it a try? Walaupun lawan Uzbek dengan Jordan, try dekat AFF, why not? Mesti akan ada 1 or 2 ada training off match punya. Mungkin Tan Chee Hong boleh panggil untuk this, berdasarkan kepada penilaian waktu Piala Malaysia ni lah. Tapi menjawab soalan kau, aku rasa it's about time lah. Bolehlah kita panggil
Apalah salah kiranya gitu. Macam mana Jov? Tak salah nak panggil orang ni Ataupun belum cukup ataupun kau kompetitif. rasa kau rasa tak cukup kompetitif walaupun dia ada rekod di Liga Premier? Okey, menjawab soalan patut kepanggil, boleh panggil, tapi untuk mengisi slot kesebelasan utama, mengisi slot striker utama yang kita tak ada, aku rasa itu taklah sejujurnya. Untuk panggil pemain-pemain ni untuk join skuad kebangsaan tu boleh dan memberi minit dalam friendly match. Sebab aku tak tahu, ni pandangan aku sendiri, isu penyerang kebangsaan ni menjadi-jadi, nombor satu is sebab kita punya result dan jaringan gol. Tapi kalau aku tanya balik ke aku sekarang ni memang suka macam tu kan, dari soalan dengan soalan kan, adakah menjadi isu kalau kita menang semua game 1-0, katakan perlawanan yang kita sebut ni semua kita menang 1-0 dan dijaringkan oleh winger, adakah akan ada isu penyerang ni juga? Tak ada isu. Itu aku cakap sebab ada dengan result jugalah kan. Yalah, memanglah. Result membuatkan kita rasa kita tak penyerang. Tapi bila fikir balik AFF 2018, masa tu kita ada Mak Yu aku rasa menjadikan 1 gol je whole campaign tu. Kalau nak cerita pasal tumpul tak tumpul ataupun stats ni, bagi aku itulah sumbangan Mak Yu. Tapi aku percayalah, sebab soalan Amin nanti akan tanya pasal false number 9, false 9 semua. Bagi aku kadang-kadang modern football ni is striker utama kita ni, kalau sumbangan ataupun secara taktikal dia berlainan, kita nak main secara lain, is okay pun. Bukan sumbangan tu, penjaring tu dah biasa dah sebenarnya. Nanti aku boleh bagi share sikit lah, aku tengok daripada stat luar yang bukan striker tu yang convert. Bagi aku, isu kita hangat kat Malaysia ni sebab kita pun tak ada gol. Betul, daripada berapa perlawanan gol kita pun daripada dead ball situation, penalty. Sebab tu kita rasa striker kita tak ada ni, memang haus. Memang kita betul ketandusan striker pun. Tapi tu aku cakap, kalau result tu sebaliknya, mungkin tak ada isu striker lah kot. Tapi aku berpandangan yang aku nak cakap yang sebenarnya AFF dengan qualifying ataupun kelayakan Piala Dunia, Piala Asia ni level dia berbeza. Itu saja yang aku boleh. Betul, aku mungkin bersetuju juga dengan Jufri, tapi bagi aku juga, aku rasa mungkin kau boleh afford Piala AFF tak ada main striker ataupun main striker yang tak menjaringkan gol sangat, tapi di kelayakan Piala Asia aku rasa kau kena ada somebody. Sebab dulu masa yang kita cemerlang 2019, Syafiq Ahmad cemerlang. Dia menjaringkan gol, 2 gol, 3 gol. Betul, ya. Tapi bila Syafiq Ahmad, sebab kat sini aku nak cerita pasal Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad ni sebenarnya antara pemain yang bijak sebenarnya. Kat sini yang kira dia ada kemahiran yang baik. Masalah dengan Syafiq Ahmad ni sebab dia tak cergas. Dia boleh turn, dia boleh tanduk. Aku rasa dia lagi boleh hold bola daripada Di Paula. Dia lagi boleh tanduk daripada Di Paula walaupun dia tak tinggi. Betul. Tapi masalahnya dia tak cergas, dia tak match fit. Bila tak cergas, tak match fit, boleh ke dia nak main 90 minit untuk negara? Itu satu masalah besar lah. Tapi lagi satu, feel kau untuk bermain. Bila kau dah lama tak main dalam padang, insting. Insting kau Betul. punya insting apa nama bahasa Melayu? Naluri Kau dalam naluri dalam hati kau dalam bola sepak tu, kau touch punya kau pun feel. dah So bila tak ada perlawanan kompetitif, akan lari lah semua benda tu kan. So sebenarnya orang kata Syafiq Ahmad ni yang sepatutnya menjadi kita punya tunjang lah. Dan sebenarnya dia yang tunjang kita semasa first round hari itulah. Rata-rata peminat mahu pemain muda Lokman Hakim diberi lebih peluang bermain dalam kesebelasan utama Harimau Malaya. Okey, ini bukan pemain rata-rata peminat je. Syukur Adan pun ada sebut hari tu. Ini pilihan netizen tu lah. Tak kisahlah pilihan netizen ke apa, tapi Syukur Adan pun sebut ramai orang nak tengok, tapi ada juga segelintir yang mempersoalkan kenapa Lokman perlu bermain sedangkan beliau juga tiada minit permainan di Liga Belgium. Macam kau, adakah kau nak tengok Lokman main lebih lagi daripada Di Paula? Sebab kita dah lalu 3 game, 4 game, second round 4 game dengan Di Paula. 5 lah. 3 game hari tu, 2 game kali ni. Okay lah, 5 game. Kita dah nampak hasil dia macam mana. And then kita jangan lupa yang sebenarnya Di Paula pun dah makin aging. Even dah makin tua. TMJ pun ada quote. Dia cakap Di Paula tidak sesuai dinaturalisasikan. Dia tak ada masalah, Di Paula itu pemain dia. Cumanya dia dah makin aging. Jadi benda ni kita boleh nampak. Mungkin dia seorang yang bagus waktu umur dia 27-28. Tapi bukan sekarang. Kita boleh nampak dia struggling macam dia local player. Kita boleh nampak dia tak ada bagi impact lah. Sejujurnya pada aku tak rasa dia bagi apa-apa impact. Dengan Lokman pula? Kalau dengan Lokman, yang berbeza dengan sistem Tan Cheng Ho ni, ialah Tan Cheng Ho, kenapa dia panggil Zakwan dulu? Ialah Zakwan walaupun dia tak ada skor, Betul. dia pressing dekat depan. Betul. Itulah yang betul. Itu contribute untuk gol kita lawan Jordan hari tu. Puncanya pun hasil daripada pressing di hujung sebelah kanan daripada Lokman.
Uzbek lah. Sorry, second man Uzbek. Uzbek. Jordan kita tak skor. Jordan kita skor Kita kalau skor lawan Jordan tu. lain cerita dia, Angkara Messi. Celebrate dia lain macam. Jadi aku rasa Lokman mungkin kena dengan sistem. Tapi yang nampaknya makin tak menjadi dia pola ni, mungkin dia seorang penalty box striker lah yang takkan pressing, yang membuatkan dia Orang marah lah. lari treadmill tu kan. Jadi Yelah, di Paula ni kita panggil untuk game changer. Senang cerita, kita macam that's word. kita mengharapkan seseorang yang boleh merubah game lah kalau bahasa mengubah Melayunya game lah, Sebab kita import, nama pun import kan. Nama macam daging juga je. Kalau lain lah. kalau daging lokal seperti itu kita daging import ni. Semua mesti macam Apa daging Jepun. Wagyu dia. Tapi okey, mungkin juga peminat nak tengok satu benda yang berbeza daripada Lokman sebab di Paula dah main 5 game. Betul. Yelah. Setuju? Sebab untuk macam Amir cakap, kalau dari segi memberi peluang, secara logik akarnya dalam sukan apa pun, of course kita patut memberi peluang kepada pemain yang lebih muda sebab masa depan dia tu lebih panjang. Pembelajaran dia lebih lama. Betul. Lepas tu expectation orang, kita bercakap tadi expectation towards Dipola. Orang expect something daripada Mamat yang dibawa ke Belgium ni. Apa yang dia dapat? Apa hasil dia? Okay, nak kita tengok lah. Nak tengok. Oh, badan dah buff, boleh lari. Okay, boleh lari. Mungkin dia terjatuh. Mungkin itu yang kita nak. The running into the space. Walaupun tak jadi. Tapi kita nampak the effort. Orang kata orang muda kita, orang kita. Daripada kita bagi kat someone yang kita dah tahu hasil dia. Bukan nak memperkecilkan Dipola punya effort lah. Tapi Angkara Messi lah. Itu lah. Okey, aku baca sikit. Apa beza di Paula, Syafiq dan Luqman sekarang Tiada banyak perbezaan pun. Kesemua, macam aku cakap tadi, semua mempunyai minit perlawanan yang sedikit dan tak menjaringkan gol. Jadi bagi aku tak salah lah nak cuba penyerang yang berbeza. Dah kau pilih Luqman. Kau bagilah, kecuali Luqman tak terpilih. Katakan Luqman tak terpilih, okey lah, fine lah, kau tak payah mainkan dia lah. Ada yang memuji tindakan Luqman semasa perlawanan menentang Uzbek. Beliau nampak lebih rajin untuk menekan pihak lawan dan lebih banyak berlari mengejar bola. Itu yang Amir cakap tadi. Kita nak tengok jiwa. Kita nak tengok berlari, pressing kan. Ni mungkin kita tak nampak lah dengan Di Paula kan. Kecuali yang dia score gol penalti tu lah. Sedikit berbeza lah dengan Di Paula. Okay? Kita dah tahu memang kita akan tewas dengan dua pasukan gegasi ni. Rankingnya jauh sangat. Cumanya kita nak tengok usaha lah. Effort tu. Pemain-pemain daripada pemain-pemain. Okay. Ni lagi satu aku nak cakap lah. Tiada beza pun Luqman tak bermain dengan pasukan KVK. Okay, dia tak main dengan pasukan utama. Okay, Luqman tak main. Syafiq dan Di Paula pun banyak berada di bangku simpanan. Bezanya Luqman di Liga Belgium, mereka di Liga tempatan. Dan Liga Belgium jauh lebih baik. Dan Luqman okey lah, lagi satu, orang selalu berkata apalah Luqman tak ada minit. Tapi kita kena ingat dia berada di environment yang berbeza, situasi yang berbeza, yang training dia mungkin intensity lebih tinggi dan masih muda dan intensity aku boleh kata yang intensity training dekat sana lagi tinggi di Eropah. Dan bukan senang dia nak masuk untuk main dalam kesebelasan utama. Dan dia sebenarnya dia bermain cumanya untuk bawah 21 tahun lah yang kita tak nampak kan. So bukanlah nak bagi alasan, cumanya orang duk persoalkan lah kan. So okay, kita tinggalkan dulu pasal Luqman. Yang terakhir sekali lah, bagaimana pula kalau Harimau Malaya bermain tanpa penyerang atau dalam bahasa Inggerisnya false number 9? Siapa calon paling sesuai? Tak ada masalah. Macam aku cakap, personally aku memang suka sendirilah tactical false number 9 ni. Sebab since kita pun memang kalau isunya ada masalah dengan menyerang, so false number 9 ni memang bola sepak moden ni memanglah diguna pakai lah. Kalau paling sesuai, tanya aku calon paling sesuai calonnya aku rasa adalah Sumareh. Kalau pilihan aku lah. Okey, sama dengan aku sebenarnya tu. Okey, kau boleh bagi kenapa Sumareh kau rasa? Sumareh nombor 1, dia seorang yang memang boleh hold bola dan susah nak rampas bola pada dia. Kalau main winger pun sebenarnya kalau tengok, kalau Sumareh tak kisahlah dia tak form ke on form, sebenarnya bagi aku memang susah nak ambil bola daripada Sumareh. Kalau sekarang dia tengah flop pun actually kesilapan dia sendirilah. Sebab dia pergi Liga Thai. Dia pergi Liga Thai. Tapi sebenarnya pemain pihak lawan nak curi bola pada dia agak susah. So aku rasa untuk hold ball ni semua aku rasa dia sesuai. Dan dia juga ada, of course lah, orang kata dia versatile sebenarnya. Dia ada speed, aku rasa dia ada teknik yang baik, ketinggian yang cukup. Bagi aku itu pilihan pertama aku. Mungkin nombor 2 pilihan aku adalah Syafiq Ahmad, yang mungkin kena digilap lagi sikit lah macam aku cakap. Tapi dia tak boleh main 90 minit je. Tak cergas, tak fit.
Tapi kalau untuk false number 9 yang aku nampak itulah yang dua tu. Yelah, apa lagi pilihan kita ada sebenarnya? Betul. Mungkin lah. Ada juga aku baca terbaru-baru ni Safi kata Safi boleh dipanggil juga. Dia bersedia lah untuk umur 37. Okey, Sumarih ni sebenarnya dia memang pernah bermain sebagai penyerang sebelum ni. Dia memang bermula kerjaya dia sebagai penyerang, bukan sebagai pemain sayap. So sebenarnya memang tak salah pun kalau dia diberi peluang untuk main false number 9. Liga musim ni 11 penampilan, 3 gol, 2 assist. Cuma dia bukan pilihan utama lah. Tapi dia kerap kali masuklah menggantikan Arif Aiman. Ada menjaringkan beberapa gol. Ada kebolehan menjaringkan gol, ada sedikit fizikal, dan juga aku rasa ini memberi ruang untuk pemain-pemain lain, orang kata, untuk fight lah sebelah dia kan. Okey, ada calon lain meh? Aku ada lagi satu calon ni. Aku punya ni pun Syafiq Ahmad dengan Sumarih. Memang tak ada pilihan pun, cakap macam sama je. Tapi mungkin kalau menurut TMJ sendiri akan ada satu naturalisasi kalau cukup tempoh masa dia, Gonzalo Cabrera yang pemain sayap. Mungkin conversion boleh dijadikan dia sebagai false 9 lah. Sebab dia holding bola dan dia boleh, kelebihan menggelecek dia tu boleh membuka ruang kepada rakan-rakan lah. Tapi itu bergantung kepada bila dia boleh naturalize lah. Itu je lah pilihan aku. Pilihan aku sebenarnya Faisal Halim. Faisal Halim? Yes. Sebab Faisal Halim ni pun sebenarnya dia pernah bermain sebagai penyerang. Cuma dia pernah main sebagai second striker, penyerang kedua. Juga pernah bermain di posisi penyerang macam aku cakap tadi, laju, boleh melarikan bola. Tak semestinya kau main false number 9 ni kau tak perlu nak pegang bola sangat. So boleh menjaringkan gol, pandai cari ruang. Permainan Harimau Malaya kena sedikit beza lah kalau dia main false number 9. Maksudnya Faisal Halim ni macam free roll sikit. Sebab kalau kita tengok hari tu, Faisal Halim paling impress aku lah game hari tu, 2 game. Tapi masalah Faisal Halim hari tu adalah dia tak membantu sangat apabila kita diserang. So maknanya bila dia main sayap, dia punya disiplin untuk turun ke bawah tu, untuk membantu Riza Ghazali tu kurang. So maybe mungkin dia boleh main false number 9 duduk ataupun je kat atas sana. Bukanlah duduk je kan. Dan juga dalam liga dia main semua game liga menjaringkan 4 gol dan melakukan 4 assist. So ini adalah, kalau kita dah ada Arif Aiman sebelah kanan kan, kalau kita boleh bermain Sumarih sebelah kiri ke, ataupun mungkin Sumarih atas, mungkin Faisal Halim boleh bermain di kita pilihan winger banyak sekarang lah. Ada banyak skill. Cuma depan kita je lah problem. Yelah, sebab yang posisi tu banyak sangat. Banyak pemain import. So aku rasa itu saja, aku rasa perbincangan kita pasal penyerang musim ni. Atau bukan musim ni lah, episod kali ni. Kita dah nak dekat dengan AFF pun. So kita tengoklah pemilihan Tang Chee Ho macam mana. Katanya baru-baru ni aku dengar dia kata Mukhairi, Faisal Halim dengan Luqman mungkin akan disenaraikan untuk skuad AFF. So aku tengok Luqman semua bawah 23 tahun pun dia kena panggil, AFF pun dia kena panggil. Maknanya dia tak akan balik ke KV Kotrik lama jugalah. So itu saja episod pada kali ini. Kita akan jumpa lagi insyaAllah di minggu depan, di waktu yang sama, di hari yang sama. Kalau keluar video cepatlah. Kita tengoklah macam mana insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.